Sana. Yuk, Dek. Okay, masuk FB dah kan. So sekarang ni FB Kak Syida tu Liza boleh guna lah tag sama-sama semuanya. Boleh. Bukan. Tak, budak baru belajar macam ni lah. Apa kat Liza mula majlis, ha? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, tafadhal silakan Ustaz. Hari ni Kak Liza pegang laptop Kak Syida terus ni. Terus silakan Ustaz. Sekejap je Kak Liza, sekejap je. Kita ini aku sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Liza, Kak Liza ambil laptop Kak Syida Oh ya ke? Laptop. Dan ya? Laptop sekali semua handover. Oh ya ke? Masya-Allah. Baik, Kak Liza dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Kak Syida sendiri ada, tapi Kak Syida ke mana ya? Kak Syida tengah sambil dengar sambil sibuk-sibuk kemas barang tu. Kak Syida pakai phone Kak Syida je, jadi Kak Syida tak buka mana ya? Okey. Baik. InsyaAllah dalam minggu lepas kan kita dah bincang soal kitabatul ilmi kan? Bab kitabatul ilmi. Jadi saya pun ada kitab yang macam ibu-ibu miliki. Dah ada semua kitab ke? Dah sampai ke kitab? Belum lagi Kak Syida kata dalam seminggu lebih kot. Oh, belum lagi. Okey. Bab yang ke-39 dalam kitabul ilmi iaitu bab kitabatil ilmi. Bab penulisan ilmu. Jadi yang lepas tu kita ada bincangkan tentang hadis daripada siapa ni, Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menyatakan bahawa beliau radhiyallahu an merupakan orang yang paling banyak ingat hadis. Tetapi ada seorang lagi sahabat Nabi yang lain yang paling banyak tahu tentang hadis kerana beliau membuat catatan, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Baik, tapi kita pun dah bincang kenapa Abdullah bin Amr ini dia tidak terkenal dalam dunia keilmuan ataupun dunia hadis. Antara faktornya kerana beliau terlalu fokus dengan operasi ketenteraan ataupun pembukaan kota Islam. Jadi beliau kuranglah fokus dalam bidang ilmu ya. Baik. Oh, Kak Azimah pun ada. Ahlan ya. Baik, sekarang ni kita cuba lihat sambungan hadis seterusnya. Masih lagi dalam bab kitabatil ilmi. Okay, saya besarkan sikit. Okay, Kak Nizam mana saya baca dulu, nanti saya tanya balik. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsani Ibn Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah
bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat Nabi yang mana Kak Liza? Tak buka suara Kak. Abbas. Apa namanya? An Abi Shihab. Ubaidillah bin Abdillah. An Abi Abbas lah, daripada Abbas, Ibni Abbas. Bukan Abi tapi Ibni. Ibni Abbas. Ibnu Abbas ya. Apa nama Ibnu Abbas? Abdullah, Ustaz. Abdullah bin Abbas. Okey. Dan siapa guru Bukhari dalam hadis ini? Yunus. Betul betul. Hadasan Sulaiman. Ni ke daripada Sulaiman ni ke? Sulaiman. Yahya bin Sulaiman. Ya, Yahya bin Sulaiman. Ni. Hadis ni daripada Bukhari. Jadi orang pertama tu guru dia lah. Yahya. Kalau hadis Muslim, maka orang pertama tu guru kepada Muslim. Itu kaedah dia ya. Baik. Jadi cerita daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini hadis yang agak kontroversial dan dijadikan bahanlah oleh orang Syiah untuk memburukkan para sahabat, khasnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okay. Qal lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu. Apabila sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam makin bertambah parah, qala, macam mana baca ni? Siapa boleh baca? Kalau ikut kaedah Quran, macam mana cara bacaan dia? Kalau kaedah Arab saya tak tahu. Tapi kalau kaedah Quran macam mana? Itu ni. Barakallah. Siapa ibunya ke? Ya. Ibunya. Macam awal juzuk 26 kan? Itu Ya. kita min qabli hadza aw asaratin min indih. Okay. Jadi sebenarnya bukan pada ayat tu je, banyak je ayat lain. Itu ni. Jadi itu ni cuma dalam bahasa Arab, jujurnya saya tak tahu. Saya pun tak pernah tanya pula. Adakah dibaca uktuni, iktuni, saya tak tahu. Tapi kalau dalam cara Qurannya itu ni lah kan. Okay. Itu ni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Tolong bawakan saya buku catatan. Tolong bawakan saya satu buku. Tolong bawakan saya satu buku untuk saya membuat catatan yang mana dengan catatan ini kamu tidak akan sesat lagi selepas ini. Ya. Tolong bawakan saya buku untuk saya buat catatan yang mana dengan catatan ini kamu tidak akan sesat selepas ini. Okay, baik Kemudian qala Umar. Umar berkata. Yani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalabahul waja' wa indana kitabullah hasbuna." Okey. Wa indana kitabullah hasbuna. Rasanya dia cakap tu sampai di situ je. Betul lah. Kata Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Nabi SAW sakit berat ni. Sedangkan kita dah ada kitabullah, cukup lah. Ya. Maknanya tak payahlah Nabi nak buat catatan apa-apa. Sebab sekarang kan Nabi sakit teruk. Jadi kita pun dah ada kitabullah, cukuplah. Fakhtalafu wa kasural laghat. Maka para sahabat pun mula berbeza pandangan. Ataupun ni ada dah ni daripada Puan Balqis ya. Dia panggil hadis Yaumul Khamis, dia panggilnya hadis Yaumul Khamis. Kemudian orang pun mulalah bergaduh wa kasurul laghat, dan pergaduhan itu makin bingit lah ya, makin bingit sehingga menimbulkan bising-bising. Maka Nabi SAW pun menyatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, qumu anni wala yanbaghi indi at-tanazu'. Kamu pergilah dari sini, tak patut kamu bergaduh di sisi saya ya. Kamu pergilah,
tak patut kamu bergaduh di sisi saya. Maka habis hadis di situ, Ibn Abbas pun sambung. Fa kharaja Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pun menyatakan, innar raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Sungguh antara musibah di atas segala musibah ialah kita terhalang untuk mendapat catatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah musibah yang besar, ya. Kita tak tahu apa benda yang Nabi nak catat sebenarnya. Jadi inilah. Jadi hadis ini hadis yang kontroversial, ibu-ibu sekalian, ya. Sebelum kita pergi ke apa isu kontroversial tu, kita cuba capai dulu poin yang kita nak sampaikan, iaitu hadis ini digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan peri pentingnya kita batul ilmi, mencatat ilmu. Sampaikan Nabi SAW pun ingin membuat catatan supaya para sahabat pun dia akan dengan catatan itu para sahabat tidak ada lagi khilaf kalangan mereka. Tetapi akhirnya benda itu tidak tercapai, dan antara orang yang orang yang menghalang Nabi daripada membuat catatan ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang bakal kita bahaskan nanti. Tapi ceritanya penting untuk membuat catatan, dan catatan ini sebenarnya bukan catatan dalam bidang ilmu semata-mata. Apa sahaja benda yang penting kita kena buat catatan. Saya pun sekejap lagi kena buat catatan dah ni. Apa nombor akaun bank, apa nombor passwordnya, kalau online banking apa dia. Nanti kalau saya meninggal, isteri pun tahulah ini dia punya password dan sebagainya. Okey, dia clear di situ. Dan kalau kita ada simpanan di mana-mana, kita pun maklumkan kalau boleh lah. Tapi biasanya benda tu dia ada sistem kan. Okey, jadi ataupun catatan hutang, itu benda yang penting juga tu. Kita mungkin kita kata aku hutang seorang je kot, jadi aku ingat. Tapi kita bimbang, akhirnya syaitan akan melupakan kita. Menyebabkan kita pun dengan banyak kerja yang kita lalui, kita terlupa. Ya, kita terlupa tentang hutang kita tu dengan siapa. Jadi sepatutnya hutang pun kita buat catatan, dan kalau boleh kita buat perancangan bila kita nak bayar hutang. Dan saya setuju apa yang orang sebut, kalau kita tiada usaha untuk membayar hutang orang, maka rezeki kita tu macam tiada barakah. Rezeki mungkin dapat, tapi barakah pada rezeki itu yang tidak ada. Ataupun catatan tentang apa sahaja plan kita. Macam kami pun ada catatan bayaran setiap bulan, sekolah anak, kereta, rumah, takaful, api, air, yang tu kita semua catat. Dah bayar ke belum? Kalau bayar, kadang-kadang saya buat catatan pula, saya bayar bila. Ada yang saya tak buat catatan pun bila bayar. Jadi kita buat catatan elok-elok. Sebagaimana ulama hadis dulu, mereka buat catatan secara teliti setiap hadis yang mereka dengar. Ya, bahkan sehingga kan kalau mereka berada dalam majlis sama'ul hadis, masa tu Tok Guru akan baca hadis yang banyak, mereka buat catatan, dan masa tengah-tengah belajar tu, sejam kemudian dia pun rasa nak buang air kecil sebagai contoh. Dia keluar, dia pun masuk balik, dia kena tanda. Ini bahagian yang dia tak dengar daripada Tok Guru dia, kerana masa tu dia buang air kecil, maka dia dengar dulu sampai habis, lepas tu barulah dia boleh jumpa Tok Guru dia balik, atau dia pun dia boleh jumpa rakan seguru dia untuk bacakan balik hadis yang belum dia dengar tadi, untuk dia buat catatan. Itu dipanggil majlis sama'ul hadis, majlis memperdengarkan hadis, dengan tujuan untuk mendapat, panggil apa tu, dapat astagfirullah, tauliyah, bukan tauliyah, sanad, dapat sanad hadis, ya. Jadi maknanya kalau Kak Liza dapat sanad hadis tu daripada siapa? Contohnya Asri. Jadi Kak Liza kan ada satu sijil daripada Asri, daripada gurunya, daripada sampailah akhirnya sahabat Nabi radhiyallahu an, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tradisi dalam dunia hadis. Tapi ala kullin kita orang awam yang bukan dalam bidang hadis tak perlu pun. Kita yang penting kita belajar hadis dan memahami hadis. Mendapat sanad hadis ini
itu ialah benda tambahan, kita katakan benda tambahan. Dan saya sendiri pun tak kejar benda tu. Baik, ada sikit lah, tapi sebab saya jenis tak kejar. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, ada soalan daripada Puan Balkis, adakah Nabi SAW boleh menulis? Ada dalam bab Nabi boleh menulis atau tidak ni khilaf ulama. Saya sendiri pegang pendapat Nabi boleh menulis, boleh membaca. Tapi masa ni kemungkinan bukan Nabi menulis. Nabi nak minta orang lain tolong tuliskan. Sebab Nabi SAW terlalu sakit. Baik, sekarang ni kita cuba lihat apa benda yang ulama beza faham ni kan. Satu hadis ini dipanggil hadis hari Khamis. Kerana benda ni berlaku pada hari Khamis, hujung kehidupan Nabi SAW. Bahkan boleh jadilah hari Khamis terakhir dalam kehidupan Nabi. Boleh jadi, wallahualam. Yang tu saya tak pasti hari Khamis terakhir ke ataupun pun mulalah kata hadis ini satunya dia memburukkan Umar. Umar lah yang melarang Nabi SAW daripada buat catatan. Kalau tak clear dah bahawa sekian. Jadi hadis ini memang digunakan untuk mereka memburukkan Umar. Dan kita tahu ibu-ibu sekalian ya, sambil saya buat catatan, antara sahabat Nabi ya, sahabat yang paling banyak dicela oleh Syiah. Okey, siapa dia? Nombor satunya confirmlah Umar. Yang keduanya Ummuna Aisyah. Yang ketiganya Ummuna Hafsah. Yang keempat Abu Hurairah. Yang kelima Abu Bakar. Apa lagi yang Syiah marah sangat? Ni memang confirm lah keluarga Muawiyah. Ini memang Syiah meluat sungguh lah. Okey. Siapa lagi ya yang Syiah tak suka? Benar-benar tak suka. Memang dia tak suka semua orang, tapi yang benar-benar dia tak suka. Inilah yang topnya. Yang paling banyak dicela oleh Syiah: Umar, Ummuna Aisyah, Ummuna Hafsah, Abu Hurairah, Abu Bakar, keluarga Muawiyah. Dengan tujuan dia mereka memburukkan Abu Hurairah tu, jadi akan banyaklah riwayat hadis sunnah akan dibuang kalau mereka berjaya buang Abu Hurairah. Dan begitu juga mereka benci dengan Muawiyah ni kerana keluarga Muawiyah lah yang menghalang perjuangan mereka dahulu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, okey, baik. Jadi ada lagi, saya lupa siapa lagi yang betul-betul mereka benci. Dalam masa yang sama mereka angkatlah, mereka tak boleh tolak semua sahabat. Mereka angkat sedikit, mereka tolak banyak dengan tujuan mewujudkan perlagaan. Jadi nampak mereka ni betul, nampak mereka ni pertahankan sahabat, tapi mereka pertahan sebahagian je. Dan sahabat yang mereka pertahankan tu seperti Abu Dzar, Ammar bin Yasir, Salmanul Farisi, Abu Darda ke siapa lupa seorang tu. Sebenarnya tujuan mereka mempertahankan sebahagian sahabat tu adalah untuk mewujudkan perlagaan antara para sahabat. Mereka tak sokong pun Ahlul Bait sebenarnya, tapi mereka nak kambing hitam lah para sahabat ni. Yang keduanya, hadis ini kata Syiah, sebenarnya Nabi SAW ingin membuat catatan bahawasanya Ali yang bakal jadi khalifah. Pandai-pandai pula, mana ada bukti tu nak kata benda ni. Mana ada bukti yang menyatakan Nabi nak lantik Ali jadi khalifah. Kita pun boleh kata sebenarnya Nabi nak lantik Abu Bakar jadi khalifah. Kalaulah Umar tak halang tu, Nabi dah tulis dah bahawasanya Abu Bakar jadi khalifah, tak ada orang bergaduh. Itu maksud Ibn Abbas. Bukan Ibn Abbas memburukkan ahli sunnah, tapi Ibn Abbas nak kata kalaulah Nabi tulis bahawasanya Abu Bakar jadi khalifah, selesai. Tak adalah orang nak pertikaikan lagi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik,
Tapi ala kullin sebenarnya tak ada siapa pun tahu apa benda Nabi nak tulis. Tapi kita kena faham satu benda. Ada juga buat kajian, kemudiannya Nabi buat juga catatan, ya. Kemudian Nabi pun ajar beberapa perkara, antaranya Nabi suruh usir semua orang Yahudi dari Madinah. Di Madinah ni mesti semuanya Muslim. Dan adalah 2-3 perkara yang Nabi suruh buat. Tapi ala kullin, ibu-ibu sekalian, kalau betul Nabi nak lantik orang jadi khalifah, kan ada hari lagi. Kalau betul ini hari Khamis terakhir, ada lagi hari Jumaat, ada lagi hari Sabtu, ada lagi hari Ahad, ada 3 hari lagi untuk Nabi sebut. Dan Nabi boleh je sebut pada isteri baginda Aisyah ke, sebenarnya saya ni nak lantik sangat Ali jadi khalifah ke. Dan nanti Ummuna Aisyah akan sebatlah pada orang lain. Nabi nak lantik Ali jadi khalifah sebenarnya. Tapi tak ada. Bermakna kata ulama, Nabi sebenarnya dah sampaikan kemudiannya dan tak ada kaitan pun dengan khalifah. Tak ada kaitan pun. Sebaliknya itu benda-benda lain untuk menjaga kesejahteraan Madinah. Dan kita kena ingat bahawa Nabi SAW ada sifat tabligh. Tabligh ni Nabi wajib menyampaikan semua maklumat. Kalau maklumat ini Nabi tak sampaikan, bermakna Nabi ni lawan kepada tabligh apa? Siapa ingat? Lawan amanah, khianah. Lawan fatanah, jahalah. Terbuka video tu. Okey. Kita buka ni suara. Lawan kepada tabligh. Enak. Tabligh menyampaikan. Kalau tak menyampaikan, kitman. Menyurupkan, menyembunyikan. Menyembunyikan. Cuma tahu bahasa Arabnya, kitman. Saya pun lupa dah. Menyembunyikan. Kasih bunyi kan. Jadi Nabi wajib menyampaikan. Jadi sebenarnya Nabi dah sampaikan. Tak ada kaitan pun dengan khalifah. Pun begitu ada ulama kata, ada kaitan dengan khalifah. Ada kaitan. Tapi ialah itu khilaf lah kalangan ulama. Baik. Bibun dirahmati Allah, ada satu maklumat macam ni. Nabi SAW tu masa di awal-awal sakit, baginda ni bukan awal-awal sakit je, sebenarnya dari awal lagi Nabi dah bagi dah petunjuk bahawasanya pengganti baginda ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi panjanglah nak bahas benda ni. Antaranya ada satu masa tu Nabi kata kepada Ummuna Aisyah, "Ud'u li abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban." Ini masa Nabi awal-awal sakit. Panggillah ayahmu Abu Bakar dan saudara lakimu kemari. Saya ni nak tulis satu pesan. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Sebab saya bimbang nanti ada orang berkata, sayalah yang lebih berhak. Padahal Allah dan seluruh orang mukmin hanya ingin menerima Abu Bakar. Clear, ini hadis Muslim. Dan masa Nabi sakit kan Nabi minta Abu Bakar jadi imam. Bahkan kalau kita baca novel Madinah Takkan Rebah oleh Ustaz Luqman, masa tu Nabi suruh Abu Bakar jadi imam dan Nabi minta Bilal ni Abu Bakar. Tapi Bilal tunggu-tunggu Abu Bakar tak ada. Bilal pun minta kepada Bilal pun siapa? Saya lupa. Bilal rasanya. Minta Bilal, Bilal pun minta Omar jadi imam. Omar pun pergilah. Bila Omar dah sampai ke depan, Nabi nampak. Nabi berkata, kan saya dah minta Abu Bakar jadi imam. Kenapa? Masa Nabi tegur. Yang Nabi minta tu Abu Bakar, bukannya orang lain. Omar masa tu malu sangat. Dia ingatkan Nabi suruh dia. Tapi kesilapannya pada orang tengah tadi kan. Dan bila kata, dah saya tak nampak Abu Bakar. Tu saya minta Umar jadi imam tu. Abu Bakar masa tu dah ada urusan, dia tak dapat datang ke masjid awal. Jadi, dan memang sepanjang Nabi sakit, Abu Bakar yang menjadi imam. Itu semua tanda. Kerana zaman Nabi dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, orang yang ketua, dia akan jadi imam. Kita taklah sekarang kan. Dulu tak. Memang orang yang jadi ketua, dia akan jadi imam. Jadi, bibuan dirahmati Allah sekalian, panjang perkara tersebut. Dan antaranya juga hadis ini sebenarnya menunjukkan kemuliaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan kemuliaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
bukannya menunjukkan keburukan dia. Orang kita kata Umar mahalan Nabi SAW buat catatan, teruk betul Umar. Tak. Inilah menunjukkan kecerdikan, pertimbangan Umar. Umar enggan menyusahkan Nabi SAW. Jadi Umar kata tak apalah Rasulullah, rehat dahulu. Ini menunjukkan belas Nabi terhadap Umar. Belas Umar terhadap Nabi SAW. Jadi macam mana boleh timbul cerita Nabi marah pada Umar? Tak ada. Ada tak ayat tadi menunjukkan Nabi marah pada Umar? Tak ada. Cuma bila orang duduk bergaduh tu, sahabat bergaduh, Nabi berkata kamu pergilah Ummu Ani, kamu pergi dari sini, wala yanbaghi 'indi tanazu', tak patut kamu bergaduh di depan aku. Jadi tapi Nabi tak ada kata pada Umar je, Nabi sebut pada umum pada semua sahabat. Dan boleh termasuk Ibn Abbas. Di situ Nabi minta semua keluar dahulu, Nabi nak tenang. Tapi ala kullin Umar yang bertimbang rasa tak nak menyusahkan Nabi SAW. Itu sebenarnya ya. Dan tidak ada pun satu riwayat menunjukkan Nabi membenci Umar. Bahkan banyak riwayat menunjukkan Nabi SAW sangat mengasihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bahkan Nabi pun ada menyampaikan banyak hadis memuji Umar bin Al-Khattab. Jadi apa kesimpulan daripada perbincangan kita ni, ibu-ibu sekalian ya? Kita tengok di sini perbahasan tentang benda tadi panjang lagi, tapi izinkan saya untuk tidak membahaskannya dah. Okey. Ini dia. Wa fil hadis di sini. Wa fil hadis dalilun ala jawazi kitabatil ilmi. Hadis ini menunjukkan kita harus untuk membuat catatan ilmu. Bukan saja harus, bahkan kita wajib untuk membuat catatan ilmu untuk menjaga ilmu daripada hilang. Baik. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan pada kita tidak patut kita untuk berbeza pandangan. Tak patut kita berbeza pandangan sehingga kita tidak mendapat ilmu. Sebagaimana berlaku pada dua orang lelaki yang bergaduh, yang berbeza pandangan, bertengkar, sehingga akhirnya mereka tak tahu tentang malam Al-Qadar, sehingga mereka tidak ingat, tidak ada pengetahuan tentang bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Padahal awalnya mereka tahu dah bila malam Al-Qadar berlaku, tapi bila mereka duduk bergaduh tu, berbeza pandangan sampai bertengkar-tengkar, akhirnya hilanglah pengetahuan mereka tentang bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Wa fihi wuqu'ul ijtihad bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima lam yanzil alaihi fi. Hadis ini juga menunjukkan kita boleh berijtihad walaupun di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan semua jawapan ini mesti datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh mengemukakan pandangan masing-masing. Bahkan kalau kita tengok cara pendidikan Nabi SAW, baginda memang menggalakkan para sahabat untuk bersoal jawab dalam mencari kebenaran ilmu. Ya, okey. Saya nak kongsi dengan ibu-ibu sekalian, ini dalam bab membuat kajian ilmu kan. Okey, macam mana ini saya nak kongsi cara saya je lah, bukan cara yang terbaik. Cuma nak kata ini cara saya. Bila saya nak study tentang ilmu, apa benda saya akan buat tentang Quran. Okay. Ini surah Kahfi Alhamdulillahilladzi, kita sampai sini je sebenarnya kan. Okay. Pertamanya saya akan baca tanpa melihat kepada tafsir. Saya tengok terjemahan je, saya tak tengok kepada tafsir. Lalu saya pun akan keluarkan beberapa persoalan. Persoalan yang pertama ialah kenapa dia sebut Alhamdulillahilladzi anzala? Kenapa dia tak kata Alhamdulillahilladzi nazzala? Okey, apa tanda? Atas nazzala. Dia boleh conteng-conteng ke? Oh, boleh conteng. First time saya conteng kat Zoom rupanya. Nazzala. Kenapa tak sebut nazzala? Payahnya guna conteng-conteng.
Okey. Kemudiannya saya akan tanda lagi. Okey, alhamdulillahilladzi anzala ala. Okey, limaza. Kenapa surah ini mula dengan tahmid? Okay, kenapa tak mula dengan subhanalladzi anzala ala abdihil kitab? Dan berapa banyak surah yang mula dengan alhamdulillah? Okey, tanda. Kemudian kenapa dia tulis walam? Kenapa dia tak tulis lan ke walan ataupun kenapa tak tulis la? Okey, tanda lagi. Kenapa dia guna fi'il mudhari' yaj'al lahu makhraja? Kenapa dia tak guna fi'il lain? Kenapa dia guna lahu? Kenapa tak guna ilaihi? Yaj'al ilaihi ke yaj'al alaihi ke? Okey. Kemudiannya apa beza iwaja dengan qayyimah? Okey, cari pula apa beza iwaja dengan qayyimah. Kemudian kenapa ada sin di situ saktah? Sampaikan setengah orang baca walam yaj'al lahu iwaja qayyimah, sebab kan dia sepatutnya sambung kan. Kalau berhenti pun tak dosa, cuma kalau boleh sambung, tapi nak sambung panjang ni ayat dia ni. Jadi biasa orang mati pada qayyimah sebab tak mampu dah, nafas tu tak sampai. Okey, tanda. Kemudian li. Kenapa dia guna li di situ je? Li ni untuk tunjuk kepada tujuan kan. Kenapa yunziru fi'il mudhari'? Okey, jadi itulah cara dia untuk saya belajar. Yang ni saya tak timbul persoalan lah. Ada setengah ayat tu saya akan persoal. Kenapa Quran kata macam ni? Kan sepatutnya macam ni. Okey, bukannya dengan tujuan untuk mempersoalkan Al-Quran, ya zambillah, tapi sebenarnya untuk mencari jawapan, ya, untuk mencari jawapan. Lepas lagi kenapa dia sebut ajran? Lepas lagi kenapa dia sebut hasanan? Kenapa dia tak sebut ajran kabira, ajran azima? Kenapa mesti ajran hasanah? Dan kenapa mesti menggunakan perkataan ajran? Sedangkan dalam bab pahala ada lagi perkataan lain seperti sawaban, annalahum sawaban hasanah sebagai contoh. Jadi inilah semua yang kita akan persoalkan. Kemudian kita akan patah balik apa kaitannya ayat 1 suratul Kahfi dengan akhir surah Kahfi. Apa kaitan ayat 1 suratul Kahfi dengan akhir surah sebelumnya, yakni suratul Isra. Apa kaitan ayat 1 suratul Kahfi dengan ayat 1 suratul Isra. Oh, kita kait untuk mencari jawapan di sebalik persoalan-persoalan yang wujud, ya. Itu kaedah dia lah antaranya. Jadi habis contoh juga sini. Boleh ni balik ke? Oh, dia wujud je macam ni. Macam mana nak padam balik Dah tak pandai dah. Siapa tahu cara padam? Selalu tengok kalau Ustaz Yusof ada macam eraser tu, macam tempat padam. Eraser. Ada tak? Padam macam tu je lah. Manual je lah maksudnya. Oh, macam tu je. Sorry lah ibu-ibu. Ustaz baru guna catatan. Okey, kembali pada tadi. Jadi di sini kembali pada poin, bolehkah kita berijtihad di sisi Nabi SAW? Nabi ajar para sahabat ni untuk bersoal jawab, berteka-teki dan juga menimbulkan persoalan demi persoalan untuk mencari kebenaran. Dan Nabi SAW pun didapati biasa mendengar pandangan dan nasihat sahabat seperti strategi dalam perang. Sahabat tanya Nabi macam mana dan Nabi pun berkata betul juga kan. Bukan semua Nabi ni dikontrol oleh wahyu, tak. Banyak benda Nabi guna akal dia sendiri dan kadang-kadang Nabi tersilap kerana Nabi mungkin tak tahu tentang demografi ataupun geografi tempat tersebut. Demografi itu dikuasai oleh orang tempatan. Orang tempatan yang tahu mana tempat yang strategi untuk perang sebagai contoh. Dan Nabi menerima. Ini menunjukkan Nabi SAW seorang yang terbuka, tawaduk. Bukannya saya Nabi, saya tahulah mana terbaik. Allah tolonglah saya. Tak ada. Nabi menerima benda tu. Okey. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, selesai dalam bab kitabatul ilmi. Bab kitabatul ilmi. Ada soalan ke sebelum pindah ke bab yang seterusnya?
Al-babut tali. Ibunya ada soalan ibunya? Ustaz. Ada? Okey, sekarang ni kita terus ke dalam bab al-ilmi wal-'izati bil-lail. Bab ilmu dan memberikan nasihat pada waktu malam. Oh, bincang juga ilmu dan nasihat pada waktu malam ni. Kenapa sampai bincang waktu ni? Orang Islam dahulu, mereka Al-Quran pun, Al-Quran dan hadis, mereka memang kedua-dua sumber ini memang detail dalam bab masa ataupun waktu. Seakan-akan mengajar kita pengurusan masa yang betul, ya, pengurusan masa yang betul, sehingga kan pernah Nabi SAW menyatakan kamu ibadah ni pada waktu-waktu yang macam mana. Maknanya untuk beribadah pun ada masa dia, kena urus dengan baik. Contohnya ibu-ibunya rahmat Allah, dia timbul persoalan kan, kenapa kita tidak dibenarkan untuk solat selepas mengerjakan solat subuh dan selepas mengerjakan solat asar. Habis solat subuh je, boleh tak sengaja nak solat sunat? Tak boleh. Solat jenazah bolehlah. Lepas solat asar, boleh tak sengaja nak solat sunat? Tak boleh, kecuali solat jenazah. Okay, baik. Jadi kenapa tu tak boleh tu? Kerana Islam mengajar tentang pengurusan ibadah. Jadi ibadah ini perlu diurus. Ada masa sesuai untuk salat, ada masa sesuai untuk baca Quran, ada masa sesuai untuk istighfar, ada masa sesuai untuk membaca zikir selawat kepada Nabi SAW. Ada masa dia bukan masa untuk berzikir lagi, tapi untuk bersenam, beriadah. Ada masa dia bersama dengan panggil apa, kawan-kawan, keluarga. Jadi Islam ni dia mengajar tentang pengurusan masa yang betul. Masa ni buat apa? Kalau masa matahari tegak atas kepala tu sebelum zuhur, itu tidak disunahkan untuk solat. Bahkan tak boleh solat pun. Itu masa untuk kita berehat, untuk kita tidur kalau boleh. Bagi mengumpul tenaga untuk zuhur nanti. Jadi maknanya pengurusan masa ni terlalu terperinci dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran pun, dia cerita pula masa mana kaum itu dihancurkan oleh Allah. Sampai macam tu. Waktu subuh ni waktu kehancuran umat yang derhaka pada Allah. Begitu juga waktu syuruq dan begitu juga waktu duha. Apabila itu merupakan waktu kehancuran bagi musuh Allah, bererti itulah waktu kemenangan bagi umat Islam. Jadi ini semua berkaitan dengan cara kita mengurus masa. Tempat dan keadaan. Contohnya Lain Ustaz, ada masalah tu ni. Frozen dah kan Ustaz? Jawab tu. Tak keluar orang tu. Ustaz keluar orang. Tak ada orang Ustaz. Lain Ustaz, ada masalah ni. Ustaz terkeluar Eliza. Lain Ustaz ada masalah tu. Asal Frozen. Sekejap Ustaz masuk dia ikut je. Tak masuk lagi tu. Ustaz sedar tak? Saya ingat saya je, memang line sini problem kot. Tak nak tanya Ustaz saya.
Ni Ustaz cakap line Ustaz ada masalah, dia tunggu sekejap. Ustaz, so kita tunggu sekejap lah. Line Ustaz ada problem sikit. Ustaz, ada PM ke Liza? Tulis dalam grup. Ustaz tulis dalam grup Jemaah Hasan Malah. Ustaz kata line Ustaz ada problem, tunggu sekejap. Ustaz cakap. Oh, ya ke? Sayanglah topik dia best mana. Masuk dah. Okey, sorry internet bermasalah. Tak tahulah kenapa tapi macam minggu lepas juga lah ada masalah kan. Lepas tu okey, ada masalah balik. Tak apalah. Jadi di sini pentingnya tentang waktu tadi. Kenapa tu kita tidak dibenarkan solat selepas asar, selepas subuh. Kerana isunya ibadah tu kan dia ada pelbagai anwa'ul ibadah. Ada pelbagai bentuk ibadah. Jadi bukannya ibadah kita ni mesti solat semata-mata. Of course lah solat itu ibadah terbaik. Tapi ada masa kita nak istighfar semata-mata tanpa solat. Kita nak apa bezanya istighfar dalam solat dengan istighfar luar solat? Kalau istighfar dalam solat memang itu yang terbaik. Tapi kalau di luar solat itu kita boleh berfikir lama sedikit. Astaghfirullah. Kita boleh fikir, merenung sikit. Dalam solat yang berbeza, tak bolehlah kita nak merenung lama-lama sangat kan. Jadi dia ada beza dia. Maka ada masa tu kita tak perlu solat. Kita perbanyakkan ibadah yang lain. Atau mungkin kita boleh buat aktiviti yang lain. Kalau lepas subuh tu kan dia ada zikir pada waktu pagi. Fauzan pula kan Ustaz? Ustaz tekul lagi Ya rasa dah left. Memang Zuhairi left. internet Ustaz problem tu. Ujian pagi-pagi tu. Itulah. Kawasan sini kak, mendung hujan dari semalam. Sini pun hujan juga. Satu Malaysia kot. Internet hujan. problem. Internet problem. Bukannya. Kesian Ustaz masuk keluar jawabnya.
Lama je Ustaz ni. Ustaz ada mesej ke? Tak, Ustaz tak rasa apa pun. Dia masih mencari tu kot, line tu. Macam lah. Hujan ke sana kat Syeda? Hujan. Pagi tadi hujan. Ni mendung lah ni. Sana hujan? Pagi jadi taklah, tapi semalam tu hujan. Mendung dah. Tapi pagi tadi tu hujan lah pagi tadi. Dalam sebelum subuh tu tadi. Semalam pun sepanjang perjalanan balik tu hujan sebenarnya. Hujan lah. Apa tu? Liza. Suara Liza bila Liza cakap macam ada bunyi-bunyi seni sikit. Ya, tapi itulah saya dengar okey je. Rasa macam ada bunyi-bunyi kat belakang. Bukanlah bunyi macam suara mikrofon tu ke Kak Syeda punya? Macam dia. Jauh. Dengar tak? Dengar tak? Speaker kat Syeda? Speaker Kak Syeda. Cuba Liza off suara Liza. Dia tak bunyi lagi. Off suara yang mana? Mute suara Liza. Tak bunyi pula bunyi macam tu. Bunyi itulah macam dia berisi-isi sikit dah. Dah Ustaz masuk dah. Okey, tak apa. Nanti kita cerita kemudian. Okay, test. Okey ke internet? Okey. Ustaz. Okey, Kak Liza boleh Kak Liza? Okey, Ustaz. Okey, sebab tadi putus balik. Tidak masuk pun berhenti balik. Macam ni, Kak Liza ibu-ibu, saya terangkan dulu kan. Satu, internet kat rumah ni memang luar kuasa saya lah. Yang keduanya, hotspot di rumah saya ni teruk sangat. Sampaikan kalau saya buka mobile data, nak terima WhatsApp pun lambat di rumah ni. Jadi kalaulah tersekat sekali lagi, saya akan ambil masa, saya akan bawa kereta pergi ke mana-mana tempat. Kita akan di situlah. Sebab kalau saya keluar sikit je daripada rumah saya ni, walaupun dalam taman, okey dah. Saya punya hotspot tu. Di rumah saya ni tahu kenapa ada jin ke apa yang halang internet kat sini. Tak cukup coverage Ustaz dalam tu. Duduk Shah Alam dah ni, bukan duduk mana-mana dah ni. Tempat pusat negeri Selangor dah padahal. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan. Kalau ada masalah nanti, ibu-ibu sabar je. Saya akan lari ke tempat lain. Saya akan bersiaran dalam kereta lah. Okay, jadi kita dah bincang tentang anwa'ul ibadah. Lepas solat kita istighfar. Kalau kita guna nama Allah pun, kita guna nama yang sesuai dengan permintaan kita kan. Okay, jadi di sini antaranya diperbahaskan tentang memberikan nasihat pada waktu malam ni boleh tak boleh. Cara praktikalnya di Malaysia sekarang ni kita ada kuliah maghrib. Bahkan bukan kuliah maghrib je, kuliah lepas isyak pun ada setengah tempat. Bukan tu je, kuliah online sampai pukul 11 malam pun ada. Hatta ada orang buat online tu pukul 10 malam baru buat online Facebook. Kalau TikTok lagilah dahsyat. TikTok ni kawan saya 2 orang, Ustaz dia masuk TikTok, seorang tu mungkin sebagian kenal lah, Ustaz Arif As'ad tu kan, mudahnya tajwid tu. Pukul 11 malam kot baru mula pengajian tajwid dengan budak-budak muda ni, orang-orang muda melalui TikTok sampai pukul 1 pagi. Macam-macam lah sekarang ni. Sebab kata mereka kalau TikTok ni, diorang mula 11 malam, diorang tak mula 9 malam ni. Diorang di dunia lain sikit. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, cuba kita lihat hadis ini. Okey, haddatsana sadaqah. Bukan bersedekah ni ni nama orang ni. Nama orang merangkap guru Al-Imam Al-Bukhari. Qala akhbarana Ibn Uyainah. Okey, siapa nama Ibn Uyainah? Ingat tak kita bahas yang lepas? Siapa Ibn Uyainah? Siapa ingat? Abi Sufyan Ustaz. Siapa? Abi Sufyan. Sufyan Ibn Uyainah.
dan juga Sufyan As-Sauri satu lagi kan. Puan Balqis dah jumpa dah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. An Ma'mar an Zuhri an Hindin an Ummi Salamah wa Ammar wa Yahya bin Sa'id an Zuhri an Hindin an Ummi Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu anha. Dia makna sini berhenti sampailah ke ayat an Ummi Salamah ni, berhenti dulu. Ada satu riwayat. Riwayat kedua pula wa Amrin, dan hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari yang kedua namanya Ammar. Satu sedekah. Sedekah ni riwayat daripada Ibn Uyainah, daripada Ma'mar, daripada Zuri, daripada Hindun, daripada Ummu Salamah. Dan guru Bukhari yang kedua Ammar, daripada Yahya bin Sa'id, daripada Zuhri, daripada Hindun, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhum ajma'in. Qala istayqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga pada satu malam. Faqal subhanallah madza unzila lailatan minal fitan wa madza futiha minal khazain aykizu sawahibatil hujar farubba kasyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Kata Nabi, subhanallah, fitnah apa yang diturunkan pada malam ini. Nabi terjaga tu, Nabi terus sebut, subhanallah, apalah fitnah yang berlaku pada malam ini. Perbendaharaan apa yang telah dibukakan. Wa maza futiha minal khazain. Maknanya kekayaan apa yang telah dibukakan. Aikizu sawahibatil hujar. Bangunlah wahai wanita penghuni bilik ini. Boleh jadi orang yang berpakaian di dunia, tidak berpakaian di hari akhirat. Puan Balqis, macam mana Puan Balqis bila jumpa hadis ni? Boleh tak ajar kami semua ni? Puan Balqis. Ya, saya pakai apps Ustaz. Pakai Ensiklopedia. app siapa tu? Ensiklopedia hadis. Wow. Ada apps dia, patutlah Puan Balqis laju. Maknanya Puan Balqis masih sangat muda daripada sudut teknologi. Oh, dah tua dah. Tapi muda teknologi Puan Balqis ya. Barakallahu fikum. Saya memang lulusan IT, insya-Allah. Lulusan IT. Kat mana Puan? USM. USM. Tahun berapa tu Lama dah, tahun 80-an. Tahun 81. Saya tak lahir lagi. Maknanya Puan sebaya dengan mak saya kot. 66 tahun ni. 66 mak saya 65. Puan masih 65. Mak sebaya lah tu. UM tu kot kawan kot. Tapi USM Okey. Jadi barakallahu fikum lulusan IT. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan. Maknanya walaupun belajar IT tu dah lama tapi masih lagi cekap je. Terima kasih banyak. Jadi ibu-ibu sekalian, nama saya dah ceritakan nama Puan Balqis sebenarnya sebutannya Bilqis kan. Sebutannya Afsah dia panggil. Dan maksudnya sinaran mentari yang putih. Merujuk kepada seseorang yang ada kuasa lah. Matahari ni kan lambang kekuasaan. Itu dia nama Arab kuno. Sebab kalau betul nama Bilqis ni, kalau betul Ratu Sabak zaman Nabi Sulaiman tu namanya Bilqis, Sabak tu negara Arab. Sabak tu negara Arab. Jadi kalau negara Arab artinya nama tu pun nama Arab sebenarnya. Saya jumpa satu kajian ilmiah oleh seorang pakar dalam bidang sejarah. Dialah yang merungkaikan maksud ni sebalik nama Bilqis. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini disampaikan oleh isteri Nabi yang namanya apa isteri Nabi itu? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Okey, Ummu Salamah tu apa nama dia pula?
Siapa tahu nama sebenar Ummu Salamah? Nama sebenar Ummu Salamah ada dalam nama-nama perawi hadis ni. Nampak tak nama siapa agaknya? Dalam perawi hadis yang di sini ni ada nama dia. Hindun tu ke? Yes, Hindun ya. Hindun. Jadi Hindun ni, Hindun di sini pun wanita ni. Hindun ni anak murid kepada Ummu Salamah lah. Tapi nama Ummu Salamah pun Hindun. Baik. Dan Hindun ni boleh dibaca Hunaid, panggilan manja ya. Kalau ada orang nama Hindun, kita boleh baca Hunaid. Dan kalau Endun, biasanya Endun. Endun ni almarhumah isteri Tan Sri Abdullah kan? Tun Abdullah Badawi kan? Jadi Endun sebenarnya bukan Endun. Endun tu Melayu punya. Yang betulnya ialah Hindun. Hindun ni artinya sekumpulan unta sekitar 100 ekor melambangkan kekuatan lah. Unta ni lambang kekuatan. Okay, baik. Jadi ni nama yang baik dan Hindun ni boleh jadi nama lelaki, boleh jadi nama wanita. Tapi jaranglah di Malaysia Hindun tu lelaki. Anak tiri Nabi SAW ada 2 orang nama Hindun. Satu lelaki, satu wanita. Isteri Nabi pun nama Hindun yang kemudiannya Hindun tu kahwin dengan adik-beradik sisuan Nabi SAW iaitu Abdullah bin Al-Asad iaitu Abu Salamah. Mereka kahwin dapat anak nama Salamah. Salamah tu lelaki. Maka dipanggil Abu Salamah, Ummu Salamah. Dan ada anak nama Zainab. Zainab ada dalam hadis. Ada anak nama Umar pun ada dalam hadis. Dan seorang lagi anak mereka, yakni anak tiri Nabi SAW tidak ada dalam hadis. Namanya Durrah. Durrah. Oh, soalan dari FB. Selepas asar diutamakan untuk zikir petang, bukan mengaji ya. Setahu saya, wallahu alam, satunya petang ni bolehlah waktu riadah pun boleh. Tapi bagi sesiapa yang ingin berzikir, dia lebih, yang setahu saya, dia lebih kepada zikir. Bukannya lebih mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran ini pada waktu yang dibenarkan salat. Manakala pada waktu yang tidak dibenarkan salat, selepas subuh, selepas asar, kita utamakan zikir. Dan kalau saya tanyakan pada ibu-ibu sekalian, kenapa utamakan zikir? Bukankah membaca Al-Quran ialah afdalul zikir, afdalul zikri qiraatul Quran. Membaca zikir ialah seafdal zikir ialah membaca Al-Quran. Jadi kenapa tu kita katakan bertasbih, bertahmid, berselawat lebih tinggi kedudukan daripada membaca Al-Quran, lebih afdal daripada membaca Al-Quran pada waktu tersebut? Kenapa? Siapa ada jawapan? Selain daripada jawapan pengurusan ibadah. Macam mana Kak Liza? Selalunya bukankah yang sebaik-baik kita membaca Quran itu adalah pada waktu malam, yang waktu tahajud kita banyak membaca. Tapi isunya kenapa jawapan Kak Liza tu lebih kepada pengurusan ibadah. Tapi kenapa tu lebih baik kita berzikir, bertasbih, berselawat daripada membaca Quran? Siapa ada jawapan? Silakan Puan Balkis ataupun ibunya ataupun sesiapa lah. Ustaz, boleh ke sebab kalau kita baca Quran kita perlu tumpuan yang betul tumpuan. Tapi kalau macam berzikir ataupun apa benda tu kita boleh buat sambil kita melakukan benda-benda yang lain. Tak adalah kita kena duduk memandak pegang Quran ke apa benda, tapi macam kita cakap waktu tu kita mula aktiviti harian kan, jadi kita sambil kita nak mengemas rumah kita masih boleh berzikir. Itu pandangan ibunya lah, itu je. Menarik pandangan ibunya ni. Saya pun tak nak fikir benda tu. Sebab kita tak perlu bagi tumpuan. Kalau Quran kita kena duduk dan beri tumpuan. Kena duduk baca Quran kan. Kalau hafal tak apalah kan. Yalah, kalau zikir waktu bila pun boleh. Kadang-kadang santai kita boleh baca sambil masak ke.
masih banyaklah. Jawapan tu tak pernah saya fikir. Saya amat menghargainya, barakallahu fikum. Menarik jawapan tu, dan saya pun ada jawapan lain saya nak kongsikan. Kerana begini, kerana kita ni Al-Quran mengandungi perintah dan juga larangan. Jadi antara perintah Al-Quran ialah wasabbihuhu bukratan wa asyiya, bertasbihlah, memuji Allah. Tasbih itu dalam bentuk yang umum. Apa-apa saja pujian kepada Allah termasuk salat. Bukratan wa asyiya, para Kak Rozana dah jumpa, iaitu bertasbih pada waktu terbit matahari dan sebelum terbenam. Ada qabla ghurubiha, ada perkataan wa asila, ada perkataan wa asyiya. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala suruh kita memuji-muji Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi bila lagi kita, itu perintah Al-Quran. Bermakna kita kena praktiklah ajaran Quran tu. Cara praktik ajaran Quran ialah kita pun berzikir, bertasbih. Artinya bila kita berzikir dan bertasbih, bukan kita mengetepikan Al-Quran, tapi kita beramal dengan Al-Quran. Okay. Begitu juga Al-Quran menyatakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang beriman, sampaikan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Jadi sekarang ni kita pun kena selawatlah, kerana itu perintah Al-Quran. Jadi orang yang berselawat bukan bererti mengetepikan Al-Quran, bahkan mengutamakan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Bahkan setiap apabila saya membaca satu buku karya Profesor Muhammad Hassan Jabal, Al-Mu'jamul Ishtiqaqil Mu'assal lil Quran, dan juga kupasan daripada Dr. Zaimi Hafizahullah, baru saya realise bila kita selawat sebenarnya tumpuan kita lebih kepada Allah berbanding Nabi SAW. Kata Dr. Zaimi, orang kata selawat ni lebih pada Nabi. Bukan, sebenarnya bila kita selawat tu awal-awal lagi kita sebut Allahumma, ya Allah. Jadi Allah nombor satu. Bila saya dengar kupasan beliau, saya baca pula kupasan Profesor Dr. Muhammad, saya faham. Dalam selawat ni nombor satu Allah dulu kita zikir. Allahumma, zikir kita nombor satu pada Allah. Kemudian barulah ingatan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam selawat ada nilai doa. Kita berdoa pada Allah agar memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ada unsur zikir, dia ada unsur doa, dan dia ada unsur berterima kasih kepada orang yang telah bersusah payah membawakan agama kepada kita. Justru selawat tu tinggi kedudukan dia kerana dia merangkumi nilai-nilai yang tadi. Tapi apapun yang menyatakan baca zikir tasbih itu lebih utama selepas subuh dan asar, itu ialah pandangan ulama berdasarkan kefahaman mereka terhadap hadis. Tidaklah ada satu keterangan jelas pun menyatakan benda tu. Tapi kalau kita tengok hadis, memang Nabi sampailah matahari terbit tu, Nabi berzikir. Zikir-zikir pada waktu pagi. Sebanyak-banyaknya tu kan. Dan di sini baik. Al-Quran yang ajar kita baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita bacalah kan. Jadi kita baca zikir Nabi Yunus tu berarti kita beramal dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran satu kita kena baca. Yang kedua kita kena amal apa yang ada dalam Quran. Jadi doa-doa yang ada dalam Quran tu perlu diamalkan. Okay. Tapi Al-Quran tetap nombor satu. Dan dalam bab pengurusan ibadah, minta maaf, saya dah pergi tempat lain sekejap ya. Saya ni ibu sekalian duk fikir saya ni dalam keadaan kemelut sungguh. Kak Liza ya, pening saya ni. Bila saya solat sunat, saya akan baca tasbih 7 kali. Minta maaf ni, ini kongsi kita lah anak beranak kan. Saya baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la 7 kali. Tapi apa risiko dia? Lepas isyak, eloknya kita salat 4 rakaat kan. Tapi yalah, kadang-kadang kita pun ada kekuatan, kita memang nak salat 4 lah. Tapi bila kita dah baca tasbih 7 kali, kadang-kadang kita doa pada setiap rukuk dan setiap sujud, kita penat dah nak salat 2 rakaat lagi. Letih dah. Kita pun fikir balik macam mana aku ni. Lebih baik aku salat 2 rakaat saja, baca 7 kali, rukuk je aku doa. Sujud je aku doa. Ataupun aku ringkaskan. Saya duk fikir benda tu. Akhir sekali saya pun fikir-fikir tak apalah.
mengikut ittiba'us sunnah lebih aula daripada memuaskan keinginan kita untuk berdoa. Jadi saya pun tukar pendekatan dan alhamdulillah saya rasa okey dengan pendekatan sekarang ni, tak serabut. Sebelum ni saya doa panjang tapi serabut. Jadi apa, di mana kebaikan zikir kalau tidak menenangkan kalbu? Sedangkan ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Serabut tu kenapa? Serabut kerana kita tak amal sunnah lah yang solat 4 rakaat tu kan. Jadi saya pun cut. Saya solat 2 rakaat tu hanya baca subhana rabbiyal azim 5 kali, subhana rabbiyal a'la 5 kali. Kalau saya penat saya baca surah yang pendek je, tapi kalau penat sangat tu kadang-kadang saya tak buat pun, itu saya akuilah kelemahan saya. Saya solat witir terus, itu malaslah tu. Tapi standard kalau berada di surau, di masjid, kita akan usaha 5 kali je tanpa ada doa. Tanpa ada doa. Habis je solat ba'diyah tanpa doa, bila kita baca 5 kali, pendek. Dia tak menyusahkan. Barulah kita ada kekuatan untuk terus solat tahajud 2 rakaat. Dan bila solat tahajud 2 rakaat itulah, barulah kita ambil bacaan 7 kali beserta doa ringkas pada setiap rukuk dan sujud. Selesai. Alhamdulillah. Kalau kita ada kelapangan masa yang cukup, kita rasa kuat, kita baca suratul Mulk dalam keempat-empat rakaat salat ataupun kita baca dalam salat tahajud sahaja kalau kita ada kekuatan. Tapi ceritanya masa rukuk sujud tu, bila saya dah baca 5 kali je, dan bila tahajud tu baru kita baca yang 7 kali beserta sedikit doa, baru rasa tenang jiwa. Selama ni berdoa bukan main lagi tapi tak tenang jiwa, rasa tak best sangat. Rupanya ibadah ini betul perlu diurus, dan saya pun kata dalam hati pada ini monolog kita dengan Allah. Kadang-kadang kita dalam tahajud pun kita tak baca doa. Saya tahajud awal malam lah kiranya. Dalam tahajud pun kita tak baca doa. Saya hanya baca tasbih 5 kali je kadang-kadang. Sebab yang awal tadi dah 5 kali. Yang ni pun saya baca 5 kali. Kadang-kadang saya baca 7 kali. Saya sebut, ya Allah, jujurnya aku ni hamba yang lemah. Memang malas nak solat lama-lama. Aku hanya mampu berzikir je. Tapi aku dah tekad, aku tak nak zikir 3 kali. Paling kurang aku zikir 5 kali. Dan kalau boleh aku nak pergi 7 kali. Lebih-lebih tu alhamdulillah. Masa 7 kali tu baru subhana rabbiyal azim. Yang lain tu kalau tambah-tambahlah. Jadi terimalah ibadah aku ini dalam bentuk doa juga. Kerana kata Nabi SAW, sesiapa yang disebutkan dengan zikir, maka Allah Ta'ala penuhi permintaannya walaupun dia tidak berdoa. Jadi saya harap Allah Ta'ala penuhi permintaan saya walaupun saya tidak meminta. Itu hajatnya, begitulah ibu-ibu ya. Jadi bukan senanglah kiranya. Okey, itu baru kita berbincang tentang masa sebenarnya. Jadi Nabi pun dia terjaga malam tu. Nabi Ummu Salamah sedarlah masa tu. Terus Nabi sebut subhanallah. Ya, subhanallah, apalah fitnah yang berlaku pada malam ini, ya. Madza unzila lailatan minal fitan. Apa fitnah yang berlaku pada malam ini? Fitnah apa tu ibu-ibu sekalian tu yang berlaku pada malam tersebut? Okey. Kita teruskan. Wa madza futiha minal khazain. Mana perbendaharaan negara Parsi, Romawi dan negara-negara besar yang bakal dibuka oleh para sahabat satu masa nanti. Sahabat akan berjuang untuk membuka kota-kota besar ini. Aikizu sawahibatil hujar. Bangunlah wahai wanita penghuni-penghuni rumah ini. Al-Hujar ni sebenarnya rumah, ya. Artinya bangunlah wahai para isteri untuk panggil apa? Bangun untuk beribadah. Sekejap ya. Bangun untuk beribadah. Ini menunjukkan Nabi mulakan dengan keluarga baginda dahulu. Dan berapa ramai wanita yang berpakaian, namun pada hari akhirat nanti mereka tidak ada pakaian pun, yakni dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa benda lah yang kita nak sebutkan. Antaranya apa? Sekejap ya. Okey, Nabi ni bermimpi buruk.
Dikatakan kemungkinan besar Nabi bermimpi buruk, dan mimpi Nabi ni mimpi yang benar lah. Mungkin apa mimpi tu saya pun tak jumpa kupasannya daripada kitab Fathul Bari ni. Mungkin beliau ada bahaskan di tempat yang lain, ataupun mungkin ada ulama bahas di tempat yang lain. Tapi bila Nabi mimpi buruk, Nabi sebut dengan benda yang tak elok kan. Kita ada kongsikan subhanallah ini untuk kita menunjukkan sesuatu yang kita tak setuju. Ada orang yang buat benda tak elok, kita pun subhanallah. Ini menunjukkan kita tak setuju dengan benda tersebut. Kalau kita kagum dengan sesuatu benda, eloknya kita sebut Masya Allah, pun boleh disebut subhanallah dalam memuji Allah. Cuma subhanallah ni lebih sesuai dalam bab bila kita tak setuju sesuatu benda. Itu lebih cantik lah. Masya Allah bila kita kagum dengan sesuatu benda. Baik. Jadi di satu, pembuatannya bila Nabi mimpi buruk tu, Nabi pun sebutlah. Nabi sebut bahawasanya subhanallah, Nabi sebut subhanallah. Okay. Yang keduanya, hadis ini fi hadzal hadis wa fil hadis istihbabu al-isra' ila salat inda khasyati syarr, mengajar kita supaya segera salat apabila berlaku sesuatu yang salat, ya. Hatta dalam apa pun berlakunya kes banjir baru-baru ini, saya pun terlepas pandang benda ni, kita duk kalut, sebenarnya salat. Okey. Sorry, internet tak stabil tadi. Okay. Ataupun dia ada panggil salat inda zalal. As-salah inda zalal. Saya cuba cari ya. Saya lupa dah. Salatul ayah. Ada tak salatul ayah? Kalau Syiah dia adalah nama salatul ayah dia tu. Salat apabila berlaku sesuatu yang tak baik. Tapi saya pun lupa apa istilah yang sesuai digunakan oleh kita ni. As-salah inda zalal. As-salah inda zalal. Bukan. Saya tak ingatlah apa dia tu. Untuk salat, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dalilnya ialah ayatul Quran dalam surah Al-Baqarah. Wasta'inu bisabri wassalah, dan sungguh-sungguhlah minta pertolongan dengan sabar dan juga salah. Baik, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faragha ila salah. Nabi pun bila ada masalah-masalah tertentu, Nabi akan segera bersalat, ya. Dan sesuatu yang buruk dalam mimpi pun salat, sampai macam tu. Wa fihi at-tasbih inda ru'yatil asya'. Saya tak tahu baca macam mana al-mahulah ataupun apa. Hadis ini mengajarkan kita tasbih bila kita tengok benda yang kita tidak senangi. Wa fihi tahdzirul alim man ya'khudha anhu min kulli syai' yatawaqqa' husulahu wal irsyadu ila ma yadfa' dzalikal mahzur. Hadis ini juga menunjukkan seseorang yang berilmu memperingatkan anak murid dia, ya, memperingatkan anak murid dia supaya berhati-hati terhadap sesuatu peristiwa yang berkemungkinan besar akan terjadi, serta membimbing mereka dalam mempelajari macam mana cara nak cegah perkara-perkara yang tidak elok tersebut. Jadi orang berilmu dia kena berikan peringatan kepada anak-anak murid dia ataupun kepada orang yang dia kenali bahawa nanti akan berlaku sesuatu yang tak elok. Maka macam mana tu kita nak berhadapan dengan benda tak elok ni? Kalau Nabi SAW, Ihya'ul Lailah, menghidupkan malam, mengejutkan
para isteri baginda. Okay. Jadi ibu-ibu, saya berhenti di sini. Kita buka perbincangan. Kita ada 8 minit lagi. Ada soalan ke sahabat semua? Nak tanya Ustaz? Okey, saya tutuplah. Kak Liza sendiri ada tambahan? Silakan Kak. Orang zaman sekarang ni siap buat kelas pun pada waktu sebelum subuh kan? Lab-lab sekarang ni saya pun dahsyatnya. Ustaz, Ada Kak? okey, berkenaan apa yang Ustaz cakap tadi tu kan, sebenarnya saya nak tanya, waktu subuh tu apakah amalan yang terbaik kan? Kita nak lakukan selain tahajud, baca Quran kan, berzikir, semua selawat. Lepas tu dalam katanya dalam minit-minit terakhir subuh tu kita digalakkan istighfar kan. Lepas tu pula, tapi itulah sebab bila ada satu macam kadang-kadang ustaz-ustaz tu dia buat satu program waktu subuh tu, dia macam satu program lah, selawatnya dengan berzikir semualah kan. Ujung-ujung waktu nak masuk subuh tu lah. So sekarang waktu subuh tu, sebelum subuh tu, waktu yang terbaik untuk kita, tindakan kita sebenarnya yang macam mana tu kan. Sebab banyaklah yang sekarang ni lah. Dulu-dulu sebab mungkin orang tak heboh sangat waktu subuh tu, waktu sebelum subuh tu. Waktu-waktunya afdal tu kan. Waktu-waktu tahajud tu lah kan. Tapi diisikan dengan selawat, program-program lah yang macam baca Yasin ke, macam tu lah, adalah yang ada dengar. So yang terbaik sekali untuk kita isi waktu hujung-hujung waktu tahajud tu macam mana Ustaz? Ya. Okay. Nak buat apa sebenarnya dekat-dekat subuh tu kan? Istighfar ke apa kan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran tu, surah Al-Zariyat, surah Al-Zariyat memang terang-terangnya menyatakan istighfar. Cuba tengok Kak Syida. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tapi mana ni? Ni tak ada. Wabil laili hum yastaghfirun. Tidak sini kot. Wabil laili hum yastaghfirun. Tafsir Ibn Katsir. Tengoklah sini. Tafsir Ibn Katsir ataupun di mana? Bukan juga. Okey, tak apalah, kita tengok tafsir Ibn Katsir je. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka sentiasa memohon ampun kepada Allah. Apa lagi? Okey ni ulama kata mereka qala Mujahid wa ghairu wahid, berkatalah Mujahid dan bukan seorang ulama yang kata demikian. Yastaghfirun tu artinya yusallun, salat. Dan ada ulama kata qamu al-lail wa akharul istighfar ila al-ashar, artinya mereka ni salat malam, kemudiannya pada hujung-hujung sahur barulah mereka istighfar. Sebabnya Allah pun sebut, Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Allah pun tanya, hal min taibin fa'atubu alaih, ada tak orang nak bertaubat, aku nak terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, ada tak orang nak mohon ampun, aku nak ampunkan. Hal min sa'il fayu'ti su'aluh, ada tak orang nak meminta, aku nak memberi, memenuhi permintaannya. Hatta yatla'il fajr, sehinggalah terbitnya fajar. Tapi dan ini sama dengan ayat wal mustaghfirina bil ashar, iaitu ayat as-sabirin was-sadiqin wal infaq, dan orang yang mohon ampun pada waktu sahur. Tapi kata Ibn Katsir, fa in kana fil
fa in kana al-istighfar fi salatin fa huwa ahsan. Sekiranya seseorang itu beristighfar dalam solat, itulah yang terbaik. Sesiapa yang istighfar dalam solat, itulah yang terbaik. Artinya memang istighfar, tapi kalau dapat digabungkan antara istighfar dengan solat, itulah yang terbaik. Itu maksud dia. Itulah Kak Syida jawapan dia. Manakala bagi orang yang bangun awal malam, 3 pagi dah bangun dah. Kalau adalah atau 4 pagi dah bangun. Dah solat dah mengantuk dah. Dah mengantuk. Kalau pukul 5.30 tu ada nombor 40, 5.30 dia tak tahan dah, mengantuk dah ni. Maka amalan terbaik bagi dia kerana dia bangun awal ialah tidur. Ya. Tidur sebelum subuh, itulah amalan yang terbaik. Kenapa? Salatul lail. Saya pun tak tahu nak cari macam mana ni. Saya main type je. Nabi Daud. Ahabbu siyami Daud alaihi salam. Ahabbu salah ilallah salatu Daud alaihi salam. Wa ahabbu siyam ilallah siyamu Daud, kan? Okey. Salat Nabi Daud ini merupakan salat yang terbaik. Macam mana salat yang terbaik itu? Wa kana yanamu nisfal lail. Baginda tidur pada separuh malam. Wa yaqumu sulusah. Baginda menghidupkan malam 1/3. Wa yanamu sudusah. Dan baginda tidur pada 1/6 malam yang akhir. Boleh jadi dalam 20 minit macam tu, ya. Wallahu a'lam. Inilah waktu, ini adalah salat yang terbaik oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maknanya tidur dulu, kemudian bangun salat, tapi dekat-dekat isyak tu, dekat-dekat subuh tu, tidur balik. Tidur balik. Kenapa nak tidur balik tu? Kerana kita sangat memerlukan tenaga bagi salatus subuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur cerita tentang orang yang tahajud malam tapi kemudiannya terlewat subuh, terlepas subuh. Nabi tegur. Bahkan amat rugi kita beri fokus kepada salatul tahajud tapi salat subuh kita hanyut. Salat memang awal waktu tapi hanyut, mengantuk. Itu rugi kerana subuh itu wajib dan kedudukan salat subuh confirm lebih tinggi daripada kedudukan salatul tahajud. Jadi fokus tu sepatutnya lebih kepada salatul subuh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Tu satu lagi kan solat witir tu. Ada juga ada dengar Ustaz cakap kita kita akhirkan aktiviti kita dengan solat witir. Istighfar tu kan hujung-hujung waktu tu lah katakan. Maknanya maksudnya kalau tu macam tu solat witir kita tu kita kebanyakan istighfar lah kot ya. Kak Syida? Tak dengar suara Ustaz. Frozen. Terputus. Kan Kak Syah tak elok kot. Tak dengar lah suara Ustaz. Ke kan Kak Syida ke lain Ustaz ni? Ada je Ustaz share screen ni tapi suara Ustaz tak dengar. Tak apalah. Oh, Kak Syida punya ni pun tak stable juga. Lain. Hujan sungguh lah. Musim hujan-hujan ni, lain kita. Tapi memang Ustaz Frozen pun tak bergerak tu. Dah leh. Itulah. 11.30 dah pun. Ya. Apalah, saya cakap kat Ustaz 11.30 rasa. Tak Ustaz kan, Ustaz kata nak keluar, nak kereta kat apa tunggu kat luar tu. Oh. Tapi dah 11.30 dah pun. Kita ada masalah lagi. Tak apalah ya Niza, kita Ustaz dah kot nak. Ajak nak WhatsApp Ustaz jap.
saya tulis dalam grup je untuk Ustaz. Dekat Ustaz tak payah masuk semula lah. Nanti kalau soalan dia tu suruh Ustaz jawab dalam grup je lah. Okey juga. Kesian Ustaz nak masuk semula ambil masa tu. Tak apalah ya. NCST je lah kot. Sebab lain pun macam ni kan. Tu dekat saya cakap dekat Ustaz nak NCST ni. Tu Ustaz nak masuk tu Ustaz tak cakap lagi. Sekarang Ustaz masuk pula. Ustaz tak reply lagi dekat Ustaz tak reply lagi dekat WhatsApp. Nak tunggu sekejap jawab dekat WhatsApp tu macam mana Kak Syirah? Betul lah Kak dah rasa dah kot sebab dah lagi pun tak apalah kalau Ustaz nak sambung nanti sambung dekat grup lah kot Cakap dah Nizam beritahu Ustaz nak NCC je lah. Cakap dah cakap dah Ustaz. Dah cakap dah. Cakap dekat grup je sebab tak sah Ustaz komen dekat grup juga internet masalah lagi. Ustaz tak reply dah ni. Jadi kita end je lah ya sesi. Okey juga tu. Jadi kita end sesi dengan tasbih kafarah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Liza untuk pagi ni insya-Allah jumpa lagi besok panjang umur. Insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bisa boleh live NCC kot ya. Kalau Kak Syirah live dulu nanti takut dia tak masuk. Kena Liza live dulu. Liza NCC dulu. And meeting tu. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.